Adalah salah satu negara yang merekodkan jumlah mangsa korban tertinggi COVID-19 di Asia. Berdasarkan Dr. Charlotte Setijadi, Indonesia jelas sekali mengambil pendekatan yang berbeza daripada negara lain seperti Singapura dan Korea Selatan. Walaupun Indonesia kini mengambil langkah proaktif untuk melindungi rakyatnya daripada penularan COVID-19, tetapi adakah ia sudah terlambat? Tinjauan kami mendapati orang ramai rata-rata bersetuju bahawa tindakan yang diambil oleh kerajaan Indonesia sudah terlambat. Menurut Deksi Simanjuntak, Indonesia merupakan salah satu negara yang merekodkan angka terendah dalam ujian saringan. Bukan itu sahaja, infrastruktur di hospital itu tidak mencukupi. Jumlah petugas barisan hadapan juga sangat terhad. Sistem penjagaan kesihatan di Indonesia juga tidak mampu bertahan sekiranya jumlah pesakit yang menerima rawatan di hospital ini menyaksikan peningkatan secara mendadak. Presiden Jokowi turut memperuntukkan dana sebanyak $26 bilion daripada bajet 2020 untuk membendung penularan COVID-19. Kerajaan Indonesia juga telah membina sebuah hospital khusus untuk menempatkan pesakit COVID-19 dari seluruh negara di Pulau Galang Riau supaya mereka boleh menerima rawatan. Sementara itu, kerajaan Indonesia memberikan sedikit kelonggaran kepada rakyat untuk menjalani kehidupan dalam keadaan norma baharu walaupun mereka masih belum flatten the curve. Namun, adakah itu langkah yang terbaik? Sehingga kini Indonesia masih lagi mencatat kes baharu yang tinggi dan telah mencecah 31,000 kes. Manakala, angka korban pula hampir mencecah 2,000. Kita perlu faham bukan mudah buat negara jiran kita untuk melaksanakan perintah berkurung dengan lebih 270 juta rakyat. Ini kerana kerajaan memikirkan tentang nasib-nasib mereka yang kehilangan sumber pendapatan jika lockdown dilakukan. Berbeza dengan Malaysia yang melakukan perintah kawalan pergerakan pada awal dahulu. Meskipun ada segolongan orang hilang pendapatan, namun kerajaan memastikan segala jenis bantuan diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Malah, badan-badan NGO, golongan artis dan rakyat juga tidak lepaskan peluang untuk menziarahi mereka yang terjejas dan memberikan bekalan makanan yang cukup buat mereka. Selain itu, kerajaan kita juga mengarah askar dan polis untuk menjaga setiap kawasan. Dan rentas negeri pula tidak dibenarkan sama sekali. Kerajaan kita juga pantas melakukan PKPD di kawasan hotspot bagi mengelak berlakunya penularan yang besar di kawasan itu ke kawasan yang lain. Kepada rakyat yang berdegil, denda akan dikenakan buat mereka. Indonesia juga tidak kurangnya. Pelbagai denda yang unik mereka sediakan buat rakyat di beberapa wilayah yang langgar pembatasan sosial berskala besar PSBB, seperti menggantung pelakat tertera ayat yang berjanji akan memakai pelitup muka dan melakukan penjarakan sosial. Gambar mereka kemudian akan dibuat naik ke media sosial sebagai peringatan. Selain itu, ada juga yang diarah untuk membaca Al-Quran, buat yang beragama Islam denda membersihkan tandas dan yang terakhir dipenjara dalam rumah hantu. Apa-apa pun, sebenarnya apa yang penting di sini adalah kesedaran dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Penyebaran berlaku kerana tiada penjarakan sosial. Malaysia kini akan memasuki fasa pemulihan. Bagaimana perkara ini boleh berlaku dan macam mana untuk kita kekalkan statistik yang elok ini? Penjarakan sosial dan kebersihan diri wajib dilakukan. SOP yang disediakan perlu diikut, tidak kira di mana anda berada. Kami rakyat Malaysia akan sentiasa mendoakan saudara kami di Indonesia yang sedang melawan COVID-19 ketika ini. Semoga seluruh rakyat mempunyai kesedaran yang tinggi tentang pandemik ini dan Indonesia dapat menuju ke fasa pemulihan dengan segera. Ini merupakan pesanan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita dan kita jaga negara. Kalau bukan kita, siapa lagi?